iaitu takutnya kepada Allah, yang mana bila kita sebutkan dalam persoalan berkaitan dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, yaqafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Allah, mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Maknanya takutnya kita pada Allah Subhanahu wa taala ini ialah dengan sebenar-benar takut, iaitu dengan melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dan kita baru bersama dalam bulan Rajab, iaitu satu bulan yang adanya satu peristiwa yang besar, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam gambaran peristiwa tersebut, yang wajib kita meyakini bahawasanya peristiwa Isra' ini berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW, yang ditunjukkan balasan bagi orang yang taat kepada Allah, dan juga ditunjukkan balasan siksaan bagi orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita hidup ini, kita perlu untuk selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan maksiat. Kita bimbang pada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melihat kita, yang sentiasa dapat meneliti setiap gerak langkah kehidupan kita, setiap minit, setiap saat, tak dapat disembunyikan. Sehingga selai daun yang jatuh ke atas muka bumi ini pun Allah Ta'ala mengetahui ke manakah arah tuju daun tersebut. Maka sebab itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini menyatakan bahawa mereka itu benar-benar takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah diceritakan dalam kitab ini berkaitan dengan seorang lelaki dan perempuan yang ingin melakukan maksiat. Akhirnya kerana mereka takut pada Allah, mereka tidak meneruskan maksiat tersebut. Maka dikisahkan juga bahawa di tengah Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang mempunyai keluarga, lalu ia ditimpa kelaparan hingga menggigil akan badannya. Istrinya pergi untuk mencari makanan bagi keluarganya, lalu ia sampai di rumah seorang saudagar. Dia meminta daripada saudagar itu makanan untuk keluarganya. Saudagar itu berkata, "Ya, tetapi serahkan dirimu kepadaku." Perempuan itu terdiam dan kembali ke rumahnya. Ia melihat ahli keluarganya yang sedang menjerit kelaparan dan berkata, "Ibu, kami akan mati kerana kelaparan. Berikanlah sesuatu yang dapat kami makan." Perempuan itu pun pergi lagi ke rumah saudagar itu dan mengkhabarkan keadaan keluarganya. Saudagar itu bertanya, "Adakah engkau mahu memenuhi keinginan aku?" "Ya," jawab perempuan itu. Ketika mereka sedang berdua-duaan, sendi si perempuan itu menggigil hingga anggota tubuhnya hampir terlepas dari badannya. Melihat keadaan itu, sang saudagar bertanya, "Kenapa dengan dirimu?" "Saya takut kepada Allah," jawab perempuan itu. "Engkau takut kepada Allah dalam kemiskinanmu, oleh kerana itu aku lebih layak untuk takut kepadanya daripada dirimu," kata saudagar. Kemudian saudagar itu menjauhi perempuan itu dan memenuhi keperluannya. Perempuan itu pun pulang memenuhi anaknya dengan bawa rezeki yang banyak. Anak-anak sangat gembira. Lantas Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Sampaikan kepada Fulan ibnu Fulan bahawa aku telah mengampun akan dosa-dosanya." Kemudian Nabi Musa menemui saudagar itu dan berkata, "Sepertinya engkau telah mengerjakan kebajikan di antara dirimu dan Allah." Orang itu menceritakan kisahnya. Lalu Nabi Musa berkata, "Allah telah mengampun akan dosamu." Apa maksud dari segi cerita ni? Maknanya cerita yang pertama kita sebut pada minggu yang sebelum ni berkaitan dengan dua orang, iaitu lelaki dan perempuan ingin melakukan maksiat kerana tidak ada orang yang melihat mereka. Akhirnya perempuan tersebut menyatakan bahawa kita perlu takut kepada Allah yang sentiasa melihat kita, maka tidak diteruskan maksiat. Cerita yang kedua pula, cerita pada zaman Nabi Musa AS. Bagaimana seorang perempuan yang mempunyai anak yang sedang kelaparan, yang terpaksa untuk meminta sedekah untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya, maka berjumpalah dengan seorang yang kaya. Tetapi si kaya tadi mensyaratkan, "Nakkan bantuan daripada aku, engkau perlu serahkan dirimu untuk melakukan maksiat dengan aku."
Kali pertama perempuan tadi tidak, saya tidak akan melakukan benda yang maksiat. Dia kembali ke rumah, sampai di rumah anaknya masih kelaparan. Akhirnya perempuan tadi bersetuju untuk kali yang kedua melakukan maksiat dengan orang kaya tadi. Sewaktu untuk mereka sedang berdua-duaan untuk melakukan maksiat, tiba-tiba seluruh tubuh, anggota tubuh badan perempuan itu menggigil dalam keadaan yang ketakutan, sehingga ibarat sendi-sendi anggota tubuh terkeluar daripada badan-badan perempuan tersebut. Dengan keadaan yang menggigil, si kaya tadi bertanya, kenapa kamu menggigil sehingga tahap sendi-sendi kamu boleh keluar daripada tubuh badan kamu? Perempuan tadi sebut, saya takut kepada Allah. Maka si lelaki yang kaya tadi pun, kalau begitu kamu cukup takut pada Allah, sepatutnya aku lebih takut pada Allah, maka aku bertaubat pada ya Allah. Aku bertaubat pada Allah, ambillah sedikit harta untuk engkau belikan makanan kepada anak-anak kamu. Cerita ni diberitahukan, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa pergi kepada lelaki tadi. Nabi Musa kata apa? Sesungguhnya taubat kamu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tuan-tuan, sifat al-khauf ni bila ada dalam diri kita, kita tak melakukan maksiat. Yang berpuncanya berlakunya maksiat dalam dunia hari ini, sama ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, punca berlakunya maksiat dan benda yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah disebabkan tidak adanya perasaan takutnya kita pada Allah. Sebab tu bila Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab ni, kita perlu merasai ketakutan itu masuk dalam diri kita, masuk dalam jiwa kita, sehingga nak melakukan maksiat, apabila nak melakukan benda yang dilarang oleh Allah, secara automatik kita terhenti untuk melakukan maksiat tersebut. Sebab itu dalam peristiwa saya sebutkan tadi, Isra' dan Mi'raj, peristiwa yang berlaku yang wajib kita yakin. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala nak menyatakan dalam ayat ini kewajipan kita yakin dan percaya bahawasanya kita akan ada satu alam yang kita akan pergi, alam mahsyar, alam akhirat, alam syurga, adanya alam neraka. Segala bentuk pembalasan yang dapat kita lihat yang digambarkan dalam peristiwa itu, nikmatnya ahli syurga, sengsaranya ahli neraka, disebabkan perbuatan mereka sewaktu mereka hidup di atas dunia. Maka sebab itulah muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, perasaan al-khauf itu bila ada dalam diri kita, kita takut untuk melakukan maksiat. Dalam masa yang sama kita takut sekiranya kita tidak melakukan kebaikan yang bagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah disebutkan dalam kitab Majma' al-Lataif. Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak berkumpul pada hambaku dua ketakutan dan dua rasa aman. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, aku akan memberikan keamanan kepadanya di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang merasa aman kepadaku di dunia, aku akan memberikan rasa takut kepadanya pada hari kiamat. Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman, fala takhshawun nasa wakhshawni. Oleh itu jangan kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintah aku. Jadi maknanya apa yang Nabi kata, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dalam hidup kita ni takkan berhimpunnya dua ketakutan dan dua rasa keamanan dalam diri. Barang siapa yang takut kepadaku di atas dunia, aku akan berikan kebahagiaan hidup di akhirat. Barang siapa yang tidak takut padaku di atas dunia, aku akan bagi sengsaranya hidup di alam akhirat. Maknanya
Siapa yang takut pada Allah di alam dunia, Allah Ta'ala akan berikan kebahagiaan hidup di akhirat. Siapa yang tak takut kepada Allah di alam dunia, Allah Ta'ala sengsarakan dia di alam akhirat. Maka di situ kita dapat menyatakan bahawa takut pada Allah itu melebihi takutnya kita pada manusia. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Jangan kamu takut pada manusia, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Sebab itu dalam hidup kita, dalam kita mencari keredaan manusia, jangan kita lupa keredaan Allah. Dalam kita mencari keredaan Allah, kita meletakkan keredaan manusia itu sebelum, dan kita filterkan adakah reda manusia itu selaras dengan redanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam hidup apapun yang penting kita meletakkan Allah Taala itu di hadapan kita. Allah Taala itu didahulukan daripada manusia. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Oleh itu jangan kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Jangan cuaikan perintahku jika betul kamu orang-orang yang beriman. Fala taqafuhum wa khafuni, kata Allah. Jangan kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku, kata Allah. Segala-galanya milik Allah. Atas dunia ini semuanya milik Allah. Alam akhirat juga adalah milik Allah. Sayyidina Umar pernah jatuh pengsan kerana takutnya ketika mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Pada suatu hari dia mengambil sebatang jerami lalu berkata, aduhai alangkah baiknya jika aku menjadi jerami dan tidak menjadi sesuatu yang disebut. Aduhai alangkah baiknya jika dulu ibuku tidak melahirkanku. Ia menangis teresak-esak hingga air matanya basah ke pipi. Oleh kerana itu pada wajahnya ada garis bekas lelehan air mata. Nabi Muhammad bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis kerana takut pada Allah hingga air susu kembali pada buah dadanya. Apa yang disebutkan di sini? Sayyidina Umar Al-Khattab, kan? Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mengalirkan air mata kerana dengar ayat suci Al-Quran, cerita tentang neraka, cerita tentang balasan-balasan orang yang melakukan maksiat. Kerana takutnya Sayyidina Umar kepada Allah, mengalir air mata. Sehingga kan suatu hari dia ambil sebatang jerami, kita sebut batang kayu, sebatang kayu, lalu dia berkata, alangkah baiknya kalau aku menjadi batang kayu ini, maka sesungguhnya dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan rasa ketakutan itu ada dalam dirinya, sehingga kan dia merasakan bahawa takutnya itu semenyerap dalam hidupnya. Dia bimbang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan apa yang kita boleh sebut pada hari ini, iaitu sifat al-khauf, takutnya pada Allah itu ialah benar-benar takut pada Allah. Jangan sampai kita melakukan maksiat, kerana maksiat itu akan dibalas di alam akhirat, neraka yang amat menyiksakan, wal'iyyazubillahi min zalik. Dan banyaklah melakukan kebaikan kerana balasannya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.